Assalamualaikum dan salam sahabatku sayang. Buletin Upkas edisi malam 5 September 2021 bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita malam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberitahu kerajaan akan mengumumkan harga seling baru kit ujian RTK antigen menjelang hujung tahun ini. Katanya sehingga kini pihaknya belum menentukan lagi harga baru untuk kit ujian RTK antigen tersebut. Bagaimanapun, harga baru lebih murah daripada harga semasa yang bertujuan meringankan beban pengguna dan rakyat selain tidak meminggirkan peniaga serta pemborong. Sebelum penghujung tahun ini, sebelum penghujung tahun ini, tak lama lagi, berapa 2-3 bulan lagi kan, KPDNGP bersama Kementerian Kesihatan Malaysia telah diumumkan juga oleh Yang Berhormat Khairuddin Jamaluddin kemarin, kita akan turunkan lagi harga test kit ini. Saya tak boleh nak sebut berapa lah, tapi kita akan turunkan lagi supaya dia lebih mampu dimiliki orang ramai, sebab ini dah jadi keperluan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat farmasi di sebuah pasaraya di Kuching pada Ahad. Datuk Seri Alexander juga memberitahu penjualan kit ujian RTK antigen ini akan diperluaskan lagi di kedai-kedai lain selain farmasi. Ujarnya bermula 5 September 2021, kerajaan akan memberikan tempoh 1 minggu untuk penjual menyelaraskan harga kit ujian RTK antigen tersebut. Kita memberi 1 minggu, tempoh 1 minggu untuk mereka menyelaraskan atau buat penyesuaian atau grace period untuk untuk price adjustment. Jadi ini bermaknanya kita juga prihatin kepada peniaga. Tapi undang-undang kita dah wartakan hari ini bermulanya. Dalam 1 minggu ini, buat kuasaan kita yang beruniform ada, mereka akan pantau. Dalam 1 minggu ini kita tak akan tangkap denda. Mereka akan memberi peringatan kepada mereka to remind the sellers, retailer, ingat, you have grace period 1 week, 1 minggu. Jadi 1 minggu nanti kemudian juallah dengan harga ceiling 19.90 sen ini di peringkat perujukan. Selanjutnya, kerajaan akan mengumumkan harga siling baru bagi kit ujian RTK antigen menjelang hujung tahun ini. Menteri Kesihatan Malaysia Khairuddin Jamaluddin Abu Bakar menyatakan sebelum ini kerajaan bercadang menyelaraskan harga mampu milik kit ujian RTK antigen bagi meringankan beban pengguna. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah menemu bual beberapa pengguna bagi bertanyakan pendapat mereka berkenaan pengumuman harga siling yang akan diumumkan nanti. Bagi Zainal Ahmad, menyifatkan penyelarasan kepada harga mampu milik suatu keputusan baik, memandangkan barangan tersebut akan menjadi keperluan harian rakyat. RTK itu memang baguslah, bagus dari segi pembuatannya, bermakna ya masa kita terbuang, kami sudah coba pakai benda proses dalam setengah jam lah untuk kepastian kita tadi sama ada kita positif ataupun negatif. Memang barang berbaloi untuk ada di setiap rumah. And then keputusannya ada kini sama adanya positif atau negatif kita pun tahu. Nada yang sama turut dikongsikan Azam Baiduri yang menyambut baik keputusan kerajaan dalam menyelaraskan harga mampu milik bagi kit ujian RTK antigen. Okeylah, daripada berita yang terbaru sejak pelantikan Menteri Kesihatan kita yang barulah. So dari segi kos memang agak meringankan beban bagi orang-orang yang kurang berkemampuan lah. Sebab kita boleh mampu lah. Sebab sebelum untuk kita nak pergi ke yang di MBKS pun adalah beratur lagi, rega pun boleh tahan juga. Si mampu kadang-kadang orang kita tu lah. Jadi bila ada kemudahan macam tu, dengan kos yang affordable sesuai lah untuk digunakan bagi kita ngecek diri kita pun untuk keselamatan kita dengan keluarga kita lah. Sementara itu, Buang N berpuas hati dengan adanya kit ujian RTK antigen ini yang disifatkannya sebagai memudahkan pengguna mengetahui status kesihatan mereka dengan segera berdasarkan pengalamannya. Tu nang berbaloi lah kita ada pakai RTK tu. Mari anak saya jangan was-was hari dulu, nya demam. Bila demam dan semua. Jadi seorang jiran kami orang ada. Coba suruh anak tak beli tu katanya. Bila dia beli petang yang coba. Pak bagus nak apa kata. Okey kami katanya.
Baru senang hati. Ya, kebaikannya itulah. Senang. Sampai kata orang setengah jamnya tu dapat jawapannya, keputusannya bagus. Berita seterusnya. Sarawak kini dalam persiapan untuk memberikan vaksin kepada individu di bawah umur 18 tahun bagi melindungi mereka daripada wabak COVID-19. Menurut Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin pada Sabtu, inisiatif tersebut akan dimulakan di Sarawak pada Rabu ini susulan kelancaran pemberian vaksin di negeri itu yang kini sudah mencapai sasaran lebih 80% populasi dewasanya lengkap divaksin. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah pula berkata, segala perincian mengenai program tersebut akan diumumkan kelak jika segala persiapan bagi kelancaran proses pemvaksinan itu sudah lengkap. Beliau sekali lagi menyeru sesetengah kelompok individu yang masih berdegil mendapatkan vaksin untuk segera hadir terus ke pusat pemberian vaksin PPV awam berdekatan atau klinik kesihatan yang masih beroperasi di seluruh negara. Untuk rekod setakat hari ini, sebanyak 3,716,143 dos vaksin telah diberikan kepada individu yang layak termasuk 1,883,698 atau 91.2% bagi dos pertama dan sebanyak 1,832,445 atau 88.7% bagi dos kedua. Beralih pula di Miri. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu telah menyerahkan peruntukan khas Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor sebanyak RM150,000 kepada Guara Sahid Miri pada Sabtu. Menurutnya, ini merupakan penyerahan sumbangan kali ketiga daripada Unifor kepada Guara Sahid Miri bagi membina kemudahan di Sikh Temple tersebut. Sebelum ini, Guruwara Sahid Miri telah menerima sumbangan pertama berjumlah RM160,000 dan kedua RM200,000. Peruntukan ketiga-tiga ini berjumlah RM510,000 digunakan bagi membina semula dapur, dewan dan ruang makan. Sehingga kini projek pembinaan tersebut siap 45% dan berharap pada bulan Januari 2022, projek tersebut akan dapat disiapkan. Katanya semasa ditemui media pada majlis penyerahan peruntukan Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor di Guara Sahid Miri Sikh Temple pada Sabtu. Beliau turut berjanji akan menyampaikan peruntukan projek kecil luar bandar RTP 2022 berjumlah RM200,000 kepada Guara Sahid Miri. Sementara itu, Datuk Sebastian Ting yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau turut menyerahkan sumbangan Unifor kepada Lian Hua San Ching Tien Temple dan Hai Long Si Temple. Lian Hua San Ching Tien Temple menerima peruntukan Unifor berjumlah RM100,000 bagi tujuan membaiki dan menyelenggara kuil San Ching yang merupakan kuil Taoism yang terbesar di Asia Tenggara. Manakala Hai Long Si Temple pula menerima peruntukan berjumlah RM500,000 bagi membaik pulih bangunan. Ketiga-tiga bangunan agama ini merupakan tempat pelancongan dan ikon kepada Bandaraya Miri. Manakala di Serian, Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia Cawangan Sarawak PVTLTM Sarawak sekali lagi turun padang membantu penduduk yang terkesan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD pada Sabtu. Usaha itu dilakukan bagi mengurangkan beban penduduk di sekitar Kampung Mongkos Serian, Kampung Mundai Padawan, Kampung Siriat Jalan Serian Lama, Kampung Baru Kota Semarahan, Taman Duranda Emas Siburan dan Samarinda bagi yang tercicir sebelum ini. Sebelum ini, bantuan bakul makanan telah diagihkan bagi menampung keperluan harian bagi 33 ketua isi rumah KIR di Samarinda. Namun kali ini sumbangan diserahkan kepada 22 KIR di lokasi yang berbeza. Penyerahan bantuan tersebut disempurnakan Ahli Jawatankuasa AJK PVTLDM Sarawak yang diketuai Presidennya Muhammad Ruslan Sain Abdullah. Dalam pada itu, Muhammad Ruslan Sain mengucapkan penghargaan kepada AJK yang telah terlibat menjayakan program tersebut. Sementara di Samarahan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Samarahan telah menghulurkan bantuan makanan kepada penduduk Taman Samarindah dan Taman Samarindah Baru pada Sabtu. Sumbangan tersebut diserahkan susulan pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD bermula 31 Ogos lalu sehingga 6 September ini. Difahamkan bantuan makanan asas berupa beras dan makanan kering tersebut adalah untuk tempoh 1 minggu mengikut masa pelanjutan PKPD berkenaan. JKM bahagian Samarahan berharap bantuan itu dapat membantu meringankan beban penduduk kampung yang terkesan akibat pelaksanaan pelanjutan tempoh PKPD di kawasan tersebut. Selanjutnya, Sarawak Energy Berhad SEB akan memulakan pelepasan air secara terkawal di empangan hidroelektrik HEP Bakun bermula 8 September ini selama 5 minggu sehingga paras air mencapai paras takungan normal. SEB dalam kenyataan media pada Sabtu memaklumkan paras takungan Bakun dikawal dengan melepaskan air dalam jumlah yang diatur melalui limpahan berpagar.
Prosedur terkawal ini dijalankan secara bermusim setelah mendapat persetujuan dari Lembaga Sungai Sarawak LSS dengan masyarakat telah dimaklumkan sekurang-kurangnya 2 hari sebelum pelepasan dilaksanakan. Menurut SEB lagi, jumlah air yang dilepaskan juga dikawal selia serendah yang boleh bagi mengimbangi paras air sungai di huluan dan hiliran bagi mengurangkan kesan di kawasan hiliran. SEB juga menyeru orang awam, masyarakat perkapalan dan pengguna sungai di hilir empangan supaya mengambil langkah awal dari aspek keselamatan semasa berlayar bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Empangan hidrobakun dikenali dan dimiliki SEB bersama empangan Muru memainkan peranan utama dalam mengurangi kesan banjir di hilir Sungai Rejang dengan mengimbangi kedua-dua takungan hulu dan hilir terutama pada masa hujan lebat. Pelepasan terkawal dari takungan adalah amalan biasa bagi pengendali tenaga air di seluruh dunia dan dilakukan pengendali empangan bakun sejak beroperasi pada tahun 2011. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.